Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, dan selamat sejahtera kepada yang bukan Islam. Tuan-tuan dan puan-puan, syukur kita pada Allah SWT kerana Allah SWT bagi kita peluang lagi lah untuk kita hidup lagi pada masa ni, pada masa sekarang ni, pada hari ni, untuk bernyawa lagi, untuk kita berkasih sayang sesama kita, sama keluarga. Dan bagi orang Islam, Allah SWT bagi kita masa untuk kita bercucuk tanam, untuk kita perbanyakkan amalan kita lagi sebelum Allah jemput kita balik ke kampung, balik ke tempat asal kita, iaitu syurga ataupun neraka kan. Tapi adalah pilihan kita. Dan sebelum saya teruskan live ni, perkongsian ni, kita sama-samalah sedekah al-Fatihah kepada kekasih kita Rasulullah SAW dan keluarga dan para sahabat radhiyallahu ajmain, ibu bapa kita, diri kita sendiri, keluarga kita dan seluruh umat Rasulullah SAW. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Ar-Rahmanir-Rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim khairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Ini kita baca fadilah solat fadilah solat. Pada solat. Okey. Hadis kelima saya tak reti baca Arab dia. Saya terus baca terjemahan keterangan ni maksudnya. Hadis Ali radhiyallahu berkata bahawa Rasulullah SAW telah bersabda, jangan melambat-lambatkan dalam 3 perkara. Pertama, solat apabila telah masuk waktunya. Kedua, menggemumikan mayat apabila jenazah sudah disiapkan. Ketiga, kawinkan seorang wanita apabila jodoh yang sesuai sudah didapati. Ramai orang yang menganggap diri mereka soleh dan mereka juga dianggap seorang yang mengambil berat tentang solat. Namun disebabkan alasan yang kecil seperti safar, perjalanan, menguruskan kedai atau apa-apa pekerjaan, maka banyak solat ditinggalkan. Setelah pulang ke rumah barulah mereka mengqadakkan solat-solat yang ditinggalkan itu. Tidak mengerjakan solat pada waktunya tanpa sebarang keuzuran seperti sakit dan seumpamanya adalah satu dosa besar. Walaupun dosa menangguhkan solat tidaklah sebesar meninggalkan solat, namun dosa tidak mengerjakan solat pada waktunya amat berat dan masih tidak mencukupi hanya dengan mengqadakkan solat, kecuali dengan bertaubat. Kalau boleh jangan lambat-lambatkan solat lah kan. Teruskan solat. Bila dah masuk waktu, kita terus solat je. Jangan lambat-lambatkan solat. Okey, kita ambil satu lagi. Fadilat zikir Mana ni? Rasulullah SAW bersabda bahawa antara nikmat
yang akan ditanya termasuk juga ketenangan jiwa dan kesihatan badan yang merupakan nikmat yang besar daripada Allah SWT. Mujahid rahmatullahi berkata bahawa setiap kelazatan di dunia termasuk dalam nikmat yang akan ditanya. Hadrat Ali radhiyallahu berkata bahawa kesihatan dan kesejahteraan pun termasuk dalam nikmat. Seseorang bertanya kepada Hadrat Ali radhiyallahu, apakah maksud ayat summa latu alunna yaum izin anin na'im. Kemudian sesungguhnya kamu akan ditanya mengenai nikmat-nikmat. Beliau menjawab bahawa maksud ayat tersebut ialah nikmat roti daripada gandum, air sejuk dan juga tempat tinggal akan ditanya. Disebutkan dalam sebuah hadis bahawa apabila ayat di atas diturunkan, sebahagian sahabat bertanya, wahai Rasulullah, nikmat manakah yang akan ditanya? Adakah hanya sedikit roti bali yang tidak pun dapat mengenyangkan perut akan ditanya? Maka turun wahyu daripada Allah SWT. Tidakkah kamu memakai kasut dan tidakkah kamu minum air sejuk? Itu pun nikmat Allah SWT juga. Disebut dalam sebuah hadis bahawa apabila ayat tersebut diturunkan, setengah sahabat telah bertanya, wahai Rasulullah, nikmat manakah yang akan ditanya? Kami hanya memperolehi buah tamar dan air sahaja, dan pedang sentiasa berada di bawah-bawah kami untuk berjihad. Di samping itu ada sahaja musuh-musuh yang harus ditentang. Kerana itu tamar dan air sejuk pun tidak dapat menikmati dengan tenang. Baginda SAW menjawab, tidak lama lagi kenikmatan akan dikurniakan. Dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, antara nikmat yang mula-mula akan dihisap pada hari kiamat ialah kesihatan badan yang telah dikurniakan oleh Allah SWT. Bagaimana kesihatan itu telah digunakan dan adakah kesihatan itu digunakan untuk melakukan amalan yang akan memperolehi keredaan Allah SWT. Allah SWT juga telah menghilangkan dahaga kamu dengan air sejuk. Sebenarnya air sejuk adalah nikmat Allah yang sangat besar. Apabila ketadusan barulah dapat merasakan betapa bernilainya air. Air adalah satu nikmat Allah yang besar, yang begitu besar tapi kita tidak pun menyadarinya. Apatah lagi untuk mensyukuri dan menunaikan haknya. Disebut dalam satu hadis bahawa antara nikmat yang akan ditanya ialah secebis roti yang mengenyangkan perut, air yang menghilangkan dahaga dan kain yang menutupi tubuh badan. Pada satu tengah hari yang panas terik, ada Abu Bakar radhiyallahu keluar dari rumahnya dalam keadaan gelisah. Sebaik saja beliau sampai ke masjid, ada Umar radhiyallahu pun tiba dalam keadaan yang sama. Apabila beliau melihat Hadrat Abu Bakar radhiyallahu yang sedang duduk di situ, beliau pun bertanya, mengapa pada waktu ini tuan berada di sini? Hadrat Abu Bakar radhiyallahu menjawab, keperitan lapar sedang menyesaku. Terima kasih siapa yang tengok. Keperitan lapar sedang menyesaku. Ni saya baca Faliat Zikir lah. Faliat Zikir. Ada Umar radhiyallahu berkata, demi Allah, perkara yang sama telah menyebabkan aku keluar. Sementara mereka berbual-bual maka muncul Rasulullah SAW. Apabila Baginda SAW melihat mereka berdua, Baginda SAW bersabda, mengapa kamu berada di sini pada waktu ini? Mereka menjawab, kelaparan menyiksa kami sehingga kami terpaksa datang kemari. Baginda SAW bersabda, kerana itulah juga aku terpaksa datang.
Panjang lagi cerita ni sebenarnya. InsyaAllah. Kalau tuan nak dengar lagi cerita ni, kita sambung esok nak? Boleh? Kita sambung esok. Ni fadilat zikir tapi ada kisah sahabat pula. Saya pun dah lupa kisah dia, apa pengambisan dia macam mana. Kalau nak tahu boleh kita sambung esok InsyaAllah tuan-tuan. Kerjaan manusianya dalam agama tak seluruh perintah Allah ikut cara Rasulullah SAW. Dan kita doalah pada Allah SWT supaya Allah SWT angkat COVID ni cepat-cepat lah. Kita dapat hidup seperti sedia kala kan. Hidup seperti mana biasanya. Senang ke sana kemari kan. Boleh pergi mana-mana kan. Anak-anak pun tak boleh keluar rumah kan. Kita pun tak boleh pergi mana-mana. Susah nak pergi mana-mana. Nak kerja pun susah. Kan. Nak cari keperluan pun susah. Kita doalah pada Allah SWT supaya Allah SWT angkat COVID ni cepat-cepat kan. Dan kita bersyukurlah pada Allah SWT. Sentiasa bersyukur, maka Allah akan tambah nikmat lagi dia kepada kita. Walaupun sikit kita bersyukur. Alhamdulillah. Dan insyaAllah tuan-tuan kalau saya panjang umur lagi, so kita jumpa lagi. Assalamualaikum.